Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjukkan satu website yang boleh digunakan untuk kita edit video dan kita boleh edit video macam-macam lah. Kita boleh cut, kita boleh letak voice over juga dan kita boleh letakkan soalan-soalan di tengah-tengah video tersebut. So, ni apa yang terkandung dalam Edpuzzle. Okay. Ada macam-macam video. So contohnya saya boleh cari video ini. Apa-apa video saja saya rasa saya nak cari. Okay. Kita boleh cari daripada YouTube je. Okay. So kita jumpa video apa-apa yang kita rasa interesting daripada YouTube. Dan memang dari YouTube saja. Okay. Tak kisah sebenarnya dari popular channel. Kita ada kat sini dari Edpuzzle sendiri. Dari YouTube, Khan Academy. Ada banyak lah popular channel. Bila kita masuk tu, kita akan choose school lah. So kita letakkan school dekat sini, UiTM Dengkil. So kita boleh nampak video-video yang dibuat oleh kawan-kawan yang berada di UiTM Dengkil. Kalau kita nak buat team sharing ke apa benda, kita boleh gunakan video kawan-kawan kita jugalah yang ada dalam school kita ni. Jadi sekarang kita tengok macam mana kita nak login. Okey. Kalau kita tak pernah gunakan Edpuzzle sebelum ni, maka kita sign up dululah. Kalau kita dah pernah guna, jadi kita login sahaja. Okey. Kita anggapkan kita tak pernah guna. Okay, so kita sign up. Jangan lupa sign up lah sebagai teacher. Okay, dan saya nasihatkan untuk sign in with Google. Okay, jadi bila kita sign in with Google, silalah pilih alamat email kita yang alamat email UiTM untuk supaya kita dapat align dia dengan Google Classroom kita. Okay, kalau kita tak pilih yang alamat email UiTM, kita tak boleh dapat lah yang Google Classroom tu. Jadi untuk anda yang baru nak buat, saya cadangkan untuk gunakan alamat email UiTM atau alamat email apa-apa yang anda daftarkan di bawah Google Classroom. Okay, sebab kita boleh align dia dengan Google Classroom. Untuk contoh ni, saya tak gunakan alamat email tersebut sebab saya dah pun mendaftar. Jadi saya tunjukkan menggunakan alamat email yang lain lah. Okey, baik. So, untuk school name, kalau kita dari Pusat Asasi UiTM, saya cadangkan untuk kita mendaftar di bawah UiTM Dengkil lah supaya kita boleh tengok kawan-kawan kita yang ada dekat dalam tu sekali. Okay, so ada 18 teacher kat sini. Kita boleh nampak kat sini 18 teacher. Okay, so ada macam-macam. SMK Dengkil, SK Dengkil, UiTM Shah Alam, UiTM Selangor. Dia ada macam-macam nama lah yang kita boleh letak. Dan kalau kita nak letak satu nama baru ke, contoh nak ikut nama unit ke apa benda, terpulang lah. Boleh letak my school isn't listed lah. Okay, tapi saya cadangkan untuk kita letak UiTM Dengkil. So, kita boleh letak subjek. Kita select kita punya area. So kat sini saya letak subjek science. Okay. And then kita join school lah. Okay. So sekarang bila kita dah join, kita dapati dekat konten kita ni kosong lah. Tak ada apa-apa lagi. Dan nampak kat atas ni, dia suruh check inbox untuk verify kita punya account. Okay, jadi kita kena buka email dan verify lah kita punya account dulu. Jadi ni email saya. So kita verify lah account daripada email kita tadi. So bila kita dah verify account tu, okay, kita akan datang balik lah kepada page Edpuzzle tersebut. Okay, dan kita boleh klik lah dekat UiTM Dengkil ni. So kita nampak lah ada 18 teacher in UiTM Dengkil. So kita nampak orang-orang yang dah buat video dalam UiTM Dengkil lah. Okay, jadi ini adalah kita punya page dalam Edpuzzle. Okay, so kalau kita nak mulakan untuk cari video dan kita nak edit, so kita klik lah dekat YouTube channel ni contohnya. So kita boleh cari video yang kita nak kalau ada.
dalam YouTube tu. Kalau tak ada, kita boleh upload video kita sendiri lah. Okay, kalau macam ni, okay, saya nak yang ni, okay, saya ada benda ni, jumpa dah, okay, saya nak, so saya boleh klik kat sini lah. Kalau tak, kalau tuan-puan nak upload video sendiri, so boleh add content dekat sini, dan dari add content tu ada create video, upload video, ataupun nak upload folder ke macam tu. So kalau tuan-puan nak upload video, boleh letak je video dekat sini atau cari dari Google Drive. Ini adalah kapasiti yang dibenarkan oleh Edpuzzle. Okay. Ataupun sekiranya tuan-puan macam kurang rajin, tuan-puan boleh gunakan video-video orang lain. Contohnya tengok Siti Sabrina Kasri ni punya video okey dah, maka kita guna je lah dia punya video, dan kita tengok soalan-soalan yang dia letak tu pun okey, bagus, boleh digunakan, boleh dijawab oleh student kita, maka kita tak perlu edit dah. Kita tak perlu tekan edit, kita boleh copy atau kita boleh terus assign saja. Okay. Cadangan saya kita copy dulu and then baru kita assign kepada student-student kita lah. Okay. Kita boleh assign dan dia akan incorporated terus lah dengan Google Classroom kita. Okay, kejap lagi kita tunjuk macam mana nak incorporatekan dengan Google Classroom. Kita tengok macam mana kita nak edit video ini dulu. Okay, kalau kita nak edit video, okay, macam ni, saya dah jumpa video ni, saya rasa video ni kurang bagus. Saya rasa video ni bagus, cuma saya nak edit dia ikut kesesuaian saya. Okay, jadi saya dah tekan edit tadi. Jadi kita dah sampai kepada page ini, mana saya boleh cut, saya boleh buat voice over atau saya boleh letakkan quote. Untuk contoh video ni, contohlah pada minit yang ni, saya rasa macam video ni panjang sangat, dia cerita pasal benda yang saya rasa macam saya tak nak tunjuk pada student, maka saya boleh add cut. So bila saya add cut, okay, maka saya dah pun memotong video ni kepada 2 frame. 2 frame lah. Okay, kalau saya nak ulang balik atau nak undo lah, macam tadi saya dah cut, lepas tu menyesal pula kita cut kan. Jadi kita boleh undo balik lah benda yang kita rasa macam kita dah silap. Untuk bahagian yang kita dah cut tadi, okay, kalau kita nak delete dia, so dia ada anak panah, dia ada tangan, tanda tangan ni. So kita lipatkan dia sampai kita jumpa tanda tong sampah. Okay, kita buang. Okay, so bila kita dah buang, jadi kita akan start pada minit yang 145 tadilah, yang maksudnya tempat yang kita dah cut tadi tu lah. So kalau kita rasa macam okay, ni pun kita tak nak lagi, kita lipat dia lagi, lipatlah sampai kepada minit yang kita rasa macam okay, yang ni dah cukup dah, ni cukup dah tu melipat kan. So nak okay, kita nak start dari sini ke macam tu So kita dah cut lah yang tadi tu. Okay, jadi contohnya okay, kita nak minit yang keempat baru kita nak start. Yang tadi semua tu kita rasa macam tak perlu nak bagi tahu pada student ke apa benda, jadi kita boleh potonglah dia. Kemudian bila kita nak buat voice over, okay, kita klik voice over dan kita letak start recording. So untuk guna mikrofon kita allow untuk guna mikrofon. So kita dah boleh terus record lah. Kita boleh terus cakap lah bila kita dah record ni. Okay, bila kita rasa macam okay, kita dah tak nak record, jadi kita stop lah recording tu. Dan kita nampak dekat sini, recording tu ada minit dia lah. Recording tu berada pada minit yang keberapa. Dan bila kita macam rasa okay, tempat lain ni tak perlu nak cakap, tak ada apa-apa nak cakap, kita boleh kedepankan dia. Okay, kita rasa macam okay, kat sini kita nak cakap balik, maka kita start record balik apa yang kita nak cakap. Jadi kita cakap lagi pasal benda ni. Okay, kita dah cakap, dah selesai kita cakap tu, kita nak stop record balik. Okay, so kita akan dapatlah recording dia pada minit yang seterusnya pula. Kalau kita tak nak, sama kita boleh buang. Atau kalau kita nak gerakkan dia ke minit yang lain, saya rasa tak boleh, kita kena record semula. Macam kita gerakkan titik ni kepada tempat yang betul, dan kita kena record balik lah. Kena buang lah recording yang tadi tu. Kita delete je recording yang tadi tu, so kita boleh record dekat tempat lain.
Baik, itu untuk recording. Sekarang kita nak tunjuk macam mana nak letak question. Okay. Dan untuk letak question, kita ada dua jenis question yang kita boleh letak, multiple choice atau open-ended question. Dan untuk add puzzle, kita tak boleh letak caption. Okay, tak letak caption, label ke benda semua tak boleh. Jadi solusi yang ada adalah kita letakkan nota. Okay, so kita letakkan note di bahagian-bahagian tertentu lah. Dan pelajar akan baca nota tu dan dia akan continue dengan watching. So, contoh dekat sini, okay, dekat minit yang ni, kita nak letakkan multiple choice question. Jadi kita klik lah dekat multiple choice question. Kita boleh letak soalan-soalan yang kita nak. Contohnya dekat sini, so kita letaklah contoh-contoh jawapan yang kita rasa kita nak pelajar pilih. Macam tu kan? Dan kita boleh add lah jawapan-jawapan lain yang kalau kita nak. Okay, so kita dah selesai letakkan soalan, kita boleh klik save. Jadi soalan tu akan diletakkan pada minit inilah. Okay, ada pada senggatan ini, tanda dia lah pada senggatan ini. Dan ada soalan dekat sini lah. So bila pelajar nak tengok, dia akan klik continue lah. Bila letak open-ended question cuma tanya soalan saja. Kita tak ada key kunci jawapan tu, kita tak ada lah. Ini adalah cara untuk kita letakkan nota. So kita letakkan nota dekat sini. Contohnya. So dan kita save lah. Okay, so kita klik continue. So kita dapat dekat sini apa yang berlaku dalam video ni. Okay, ini adalah video event. So kita nampaklah kita ada voice over pada minit ke berapa dan kita ada letakkan soalan dan juga nota lah. So bila dah selesai, kita boleh klik finish. Okay, so bila kita klik finish, kita akan dapat apa yang kita letaklah tadi. Tadi video tu panjang, so kita dah potong kat sini. Okay. Selepas kita selesai edit video, kita boleh pilih sama ada nak assign, nak delete, atau nak edit, atau kita nak duplicate. Sekiranya kita nak assign, kita klik assign dan kita boleh letakkan masa, tarikh dan masa. Kita juga boleh letakkan due date dia. Okay. Dekat sini kita boleh pilih lah sama ada kita nak prevent skipping ni, kita nak on atau kita nak off. Kalau kita off, kita tak benarkan pelajar untuk skip. Maksudnya setiap soalan yang kita letak pada video tersebut, pelajar mesti jawab. Dia tidak boleh skip, tak ada butang skip tu lah. Kalau kita prevent skipping, kalau kita benarkan dia skip, maka dia boleh skip lah. Dia tekan skip saja, dia tak perlu jawab lah soalan tersebut. Okay. Dan ni kalau kita nak assign kepada kelas. Okay. So dekat sini kelas ni masih kosong sebab saya tak ada apa-apa kelas. Kita boleh klik add new class. Kita boleh import class. Okay. Dalam kes kita import class lah kerana kita nak linkkan dia dengan Google Classroom. Jadi kita klik Google Classroom. So antara dua ni boleh pilih no, it's not required by local law. Dan kita klik continue. Jadi saya boleh add new class. Saya import class dari Google Classroom. Kita akan dapati ini adalah kelas-kelas senarai kelas-kelas kita yang aktif. So untuk saya dekat sini saya ada banyaklah kelas yang kita aktif dan kita tick mana-mana satu kelas lah yang kita nak assign. Okay. Dalam Google Classroom saya akan sentiasa ada kelas testing ni untuk saya tengok lah apa yang berlaku bila saya assign tu. Okay, untuk kita view sebagai student lah. Okay, jadi kita boleh import kelas tu. Okay, import kelas kalau kita nak, kita tick dan kita import kelas tu. Selepas kita import kelas, dia akan keluar dalam list atau senarai kelas-kelas kita yang ada ni. Okay, so saya boleh klik dekat sini dan saya boleh terus tekan assign. Contoh je lah. So dalam kelas tu ada 2 orang student saja. So saya dah klik assign. Dan kemudian saya boleh tulislah post on Google Classroom kalau saya nak. Dan dia akan berada dalam Google Classroom saya lah. Okay.
kita boleh tengok pelajar ni dah tengok berapa persen. Macam tu kita boleh monitor lah pelajar dah tengok berapa persen. Dan kalau dia dah jawab, dia akan keluar markah jugalah dekat sini kalau kita letakkan markah lah. So kita boleh tengoklah dekat sini berapa total time dia spend untuk tengok video kita dan sebagainya. Okay, yang ini adalah gradebook dia lah. Okay, untuk kita monitor student kita punya progress bila dia menonton Edpuzzle ni. Okay. Dan kita kena ingat bila kita buat apa-apa konten tu akan jadi umum lah. Semua orang boleh menjumpai konten kita tu. Okay, semua orang boleh jumpa, boleh nampak konten yang ada. Okay, macam ni lah. So, semua orang boleh nampak, boleh ambil, boleh copy, boleh edit ikut kesesuaian masing-masing. Dan video-video ni kita boleh ambil daripada popular channel yang ada atau kita boleh upload video kita sendiri. Dan kita kena faham yang dalam Edpuzzle kita tak boleh download dia keluar. Saya tak pastilah kalau ada cara-cara lain yang kita boleh download dia keluar, tapi setakat ni kita tak boleh download dia keluar lah. Dia hanya digunakan di dalam Edpuzzle untuk tujuan pendidikan sahaja. Jadi selalunya kalau benda-benda yang bukan bertujuan keuntungan, dia tidak mempunyai masalah dengan copyright. Jadi jangan risaulah, kita boleh assign saja kepada student untuk tengok. Ini adalah Google Classroom tadi, testing tadi. Dalam kelas ni tadi, saya ada klik post on Google Classroom. So, dia keluarlah dekat sini Edpuzzle Plasma Membrane. Okay. Ini adalah view sebagai pensyarah lah. So, kalau view sebagai student, dia tak nampak lah. Turn in sign ni, dia tak nampak lah. So, student boleh klik saja dekat Edpuzzle ni. So, bila dia klik dekat Edpuzzle, Edpuzzle akan terus bawa kepada website dia. Okay, student tak perlu sign in beberapa kali pun. Okay, sebab dia akan macam nak kata, dia link. Kita sign in sebab tadi bila kita buka Edpuzzle tu, bila kita register Edpuzzle tu, kita dah memang gunakan email address yang link dengan Google Classroom. Jadi sama juga bila pelajar mula-mula nak guna Edpuzzle, dia perlu sign up juga dan gunakan email yang sama dengan Google Classroom, dan selepas-lepasnya dia tak perlu sign in banyak kali. Okay, dia sign in dalam Google Classroom, nampak ada assignment yang ada dalam Edpuzzle, klik dan Edpuzzle akan terus bawa ke website dia lah. Okay, kalau perlu sign in pun, klik je sign in with Google, so dia akan terus sign in macam biasa. Itu saja untuk Edpuzzle. Kita bolehlah guna ikut kesesuaian sekiranya kita rasa ia bermanfaat untuk kita gunakan kepada pelajar-pelajar kita.